Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan dan juga mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, yang di mana dengan ilmu-ilmu tersebut kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambahkan amalan kita, menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman pada tiap-tiap ilmu yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman karangan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, di mana pada perjumpaan yang lalu, 2 minggu yang lalu berkenaan dengan kitab ini, telah kita melalui dengan keadaan orang-orang yang berangan-angan kosong ini. Dia tidak mempunyai alasan untuk menjadikan dia sebagai orang-orang yang hanya mengharap tanpa disertai dengan beramal. Baik, jadi kita sambung pada tajuk yang berikutnya. Bila iman kukuh akan bertambahlah bimbang. Kata Al-Imam Al-Haddad, ketahuilah dengan sepenuh yakin, moga-moga Allah merahmati anda, bahawa apabila iman seseorang itu menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik, maka bimbangnya menjadi lebih banyak. Ucapan yang Imam Al-Haddad yang baru kita dengar ini, mimpi kita dah berulang kali kita dengar. Apa kata Imam Al-Haddad? Ketahuilah dengan sepenuh yakin. Bermakna Imam Al-Haddad ni minta kita fahami apa yang nak dikatakan ni dengan benar-benar yakin. Jangan kita ragu, jangan kita rasa betul ke, jangan kita rasa apakah ini satu hanya tidak ada sadaran, baseless accusation ke, atau apa-apalah. Dia adalah ringkasan simpulan apa yang telah kita lalui beberapa minggu ini. Apa kata Imam Haddad? Ketahuilah dengan sepenuh yakin, moga-moga Allah merahmati anda, bahawa apabila seseorang itu menjadi kukuh. Bila kata menjadi kukuh ni bermakna apabila iman seseorang itu kuat, apabila iman seseorang itu bertambah, tebal imannya itu, bermakna dia menjadi orang yang benar-benar beriman dan amalannya menjadi lebih baik. Amalannya bukan sahaja bertambah tapi menjadi lebih baik. Lebih baik itu adalah bagaimana cara kita mempersembahkan amalan kita. Daripada sembahyang 5 waktu sahaja menjadi sembahyang 5 waktu disertai dengan amalan sembahyang sunat. Daripada disertai dengan sembahyang sunat, kita lanjutkan bertambah baik dengan kita dapat jaga sembahyang kita sembahyang pada awal waktu.
Ditambah dengan awal waktu pula kita bertambah baik, kita sudah bersedia sebelum masuk waktu. Ditambah dengan sebelum masuk waktu kita mempersembahkan amalan kita dengan memakai pakaian yang baik ketika menyembahkan sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya amalan bertambah dan juga bertambah baik. Subhanallah. Jadi bila seseorang itu menjadi imannya baik dan juga amalannya juga menjadi lebih baik, maka bimbangnya menjadi lebih banyak. Jadi makinlah orang itu bertambah baik, makinlah orang itu makin dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu pasti kebimbangannya terhadap akhirat, kebimbangannya terhadap amalan-amalannya itu menjadi lebih banyak. Dia lebih akan banyak merenungkan diri dia. Renung apakah amalan dia ini selama ini Allah terima ataupun tidak. Apakah Allah ini akan mengazabkan dia ataupun tidak. Apakah Allah akan mengampuni dosanya ataupun tidak. Dia lagi banyak. Subhanallah. Jadi macam mana kita nak ukur kadar diri kita itu, lihat kita punya kebimbangan kepada perkara-perkara akhirat. Adakah kita seminggu sekali pun tak ada bimbang? Paling tidaklah, setidaknya ada seminggu sekali kita merasa bimbang. Ataupun kita buat bodoh je lah. Tak apalah, Ustaz, saya tahu saya semayang, saya tahu saya zikir, saya tahu saya buat perkara-perkara yang dituntut. Apa yang Allah suruh saya buat, apa yang Allah larang saya tinggalkan. Dah tu je lah. Tak ada rasa bimbang. Tak ada lah apa-apa nak rasa bimbang. Yang penting kita dah buat. Subhanallah. Jadi itulah menunjukkan bagaimana kadar iman kita. Jadi Alhamdulillah, kita baca buku ini seolah-olah kita ni sedang melihat cermin diri kita sendiri. Cermin apa? Cermin amalan kita. Subhanallah. Sebab tu memang buku ni sangat sesuai untuk kita. Nasihat agama dan wasiat iman. Di mana nasihat-nasihat ini sangat-sangat berguna untuk kita. Nasihat-nasihat yang diberikan untuk membangkitkan diri kita. Untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Kerana nasihat-nasihat ini kita perlukan untuk merubahkan diri kita menjadi keadaan yang lebih baik. Subhanallah. Baik. Di sebaliknya, jika imannya menjadi lemah dan amalannya menjadi buruk, maka bimbangnya akan bertambah kurang. Sebaliknya, jika mana imannya menjadi lemah. Bagaimana iman itu menjadi lemah? Apabila kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman jadi lemah tu bila kita iman dah lemah, nak semayang malas, nak lakukan perkara-perkara yang wajib malas, nak buat apa tanggungjawab kita sebagai orang beriman kita malas. Bila dah kata benda wajib malas, apalagi benda-benda sunat. Subhanallah dan sebagainya. Itu tanda iman kita lemah. Bila ajak kepada maksiat kita suka. Senang buat maksiat, senang melihat benda yang maksiat, senang mendengar benda-benda yang maksiat, senang mengucapkan perkara-perkara yang maksiat. Kita senang buat. Kerana apa ni semua boleh berlaku? Kerana iman kita kurang. Iman kita sedang lemah. Dan amalannya menjadi buruk. Semayang sekadar sembayang, tak kisah keadaan kita semayang apa. Puasa kita sekadar menahan lapar dan haus. Kita tak peduli sama ada Allah terima ke tidak puasa kita. Tak peduli. Pasal kita tahu kita buat tanggungjawab kita, suruh puasalah. Apa lagi nak fikirkan? Tu namanya tanda kita punya amalan tu makin menurun. Downside lah. Dia makin menurun. Subhanallah. Maka kata Imam Al-Haddad, maka bimbangnya juga akan bertambah kurang. Jadi kita punya bimbang kepada perkara-perkara akhirat adalah mengikut kepada keimanan kita. Iman makin tebal, iman makin kuat, makin kita takwa pada Allah, makin kita tambahkan amalan kita, makin kita rajin buat semayang-semayang sunat, zikir-zikir, baca Al-Quran, selawat dan sebagainya, maka makin kuatlah bimbang kita. Ingat pada iman masing-masing. Dan bimbang tu tak payah untuk kita ceritakan pada orang lain, tak perlu. Hatta kita di sini sahaja tahu cukuplah. Tapi kita di sini tanya diri kita, adakah kita tak bilang orang tu memang kita bimbang ataupun tidak? Jadi bertambah kita beramal, bertambah kita takut pada Allah, maka kita punya bimbang juga bertambah. Subhanallah. Tapi sebaliknya, jika kita punya amalan menurun, turun, ada decrease dalam amalan kita, ada pengurangan dalam amalan kita, cara persembahan kita pada amalan kita juga tak baik. Melepaskan batuk di tangga. Subhanallah. Sekadar buat dah habis. Tak peduli. Subhanallah. Maka kita punya bimbang pun akan kurang. Jadi kita lihat. Balik pada kita punya kebimbangan kita. Bimbang kurang bermakna iman kita sedang kurang. Bimbang kita lebih bermakna iman kita sedang bagus. Alhamdulillah. Jangan kita cakap iman kita ni bagus. Tapi Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Ketika itu rasa aman dan megah diri akan menguasai jiwa. Jadikanlah perkara ini sebagai tauladan untuk dirimu dan diri orang lain. Nescaya anda akan mendapatinya ketara sekali. Subhanallah. Dan kata Imam Al-Haddad, ketika itu rasa aman dan megah diri akan menguasai jiwa. Bila mana dia bila tidak ada rasa bimbang atau kurang sangat bimbang dia itu tentang amalan-amalannya, maka rasa aman, dia akan merasa aman. Rasa aman tu apa? Tak apalah Ustaz, saya ni beramal, saya ni sedekah, cuma tak banyak. Saya ni semayang Ustaz, bukan saya tak semayang, saya jaga semayang 5 waktu saya. Jadi buat apa saya nak takut perkara-perkara akhirat? Nampak? Bila iman tu kurang, bimbangnya kurang. Bila bimbangnya kurang, maka dia akan merasa aman. Dia rasa nanti besok dia mati, insya-Allah mati confirm ahli syurga. Dia merasa dia akan masuk syurga di kalangan orang-orang soleh. Amalnya tak seperti orang soleh, tapi berangan-angan akan meninggal, akan dapat masuk syurga seperti orang-orang soleh. Sebab tu ini kita lalu pada 2 minggu yang lalu, bahawa ini dinamakan berangan-angan kosong. Dia akan merasa aman dan megah diri akan menguasai jiwa. Senang beriak, senang merasa sombong. Puncanya apa? Puncanya dia mempunyai kelemahan iman. Bagaimana boleh ada kelemahan iman? Kerana amalnya itu kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang untuk dia persembahkan dengan cara yang baik. Sebab itulah dia boleh sampai kepada lemah iman, membawa kepada kurangnya bimbang kepada perkara-perkara akhirat. Kata Imam Al-Haddad, jadikanlah perkara ini sebagai tauladan untuk dirimu dan diri orang lain. Maksud tauladan sini bermakna kita jadikan benda yang kita dengar ni, perkara yang kita dengar ni sebagai panduan hidup kita. Kita punya formula maksud dia. Maksud formula apa? Tahulah kita, kalau kita berbual dengan orang, kita nampak dia rasa buat apa kita nak bimbang pasal akhirat kita? Kita kan dah beramal sudah, buat apa kita nak bimbang? Confirm Allah terima punya. Buat apa kita nak bimbang pasal puasa Ramadan tahun lalu? Kalau ikut hijrah lah. Buat apa kita nak risaukan bulan Ramadan kita? Kan kita dah puasa, dah tarawih, dah Quran, dah witir. Buat apa kita nak risaukan? Bila orang tu cakap macam gitu, kita gunakan formula yang kita baru dengar pagi ini. Tahulah kita bahawasanya orang ini imannya itu kurang. Tapi tak perlu cakap dengan dia. Cuma kita tahulah level orang tu macam mana. Tapi kalau kita dengar satu lagi pula orang pihak pula mengatakan, saya ni takutlah, saya ni amal ni kurang, tapi akhirat saya pula saya tak tahu macam mana Allah terima ke tidak. Itu tanda tu, kalau kita nampak dia genuine dia cakap macam gitu, bermakna tahulah kita bahawa sebenarnya dia itu orang yang ada iman yang mantap. Subhanallah. Nescaya anda akan mendapatinya ketara sekali. Bermakna kita akan nampak orang yang cakap-cakap macam tadi. Dia kata dia buat apa nak itu, buat apa kita nak risaukan amalan kita. Kita akan nampak amalannya itu tak berapa bagus. Senang untuk mengumpat orang, senang untuk menghina orang, senang untuk dengar cerita-cerita orang, senang memandang benda-benda yang tak halal untuk dipandang, tak halal untuk didengar, senang untuk dia buat perkara-perkara tersebut. Tapi dia pula boleh cakap, buat apa kita nak risau amalan kita? Bermakna ketara sekali, obvious sekali, iman itu lemah. Subhanallah. Baik. Kesimpulannya, seorang mukmin yang sebenar ialah orang yang sentiasa mengerjakan amal soleh dengan penuh tulus dan ikhlas. Kemudian ia mengharapkan pengkabulan dan balasan dari Allah Ta'ala atas amalan itu. Ia mesti menyingkirkan diri dan menjauhkannya dari semua pekerjaan yang jahat kerana bimbang akan ditimpa bencananya dan takut kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab dan siksa atasnya jika ia melakukan. Ini Al-Imam Al-Haddad cuba nak tekankan pada kita, nak emphasizekan pada kita bagaimanakah sifat orang-orang yang beriman itu yang betul-betul beriman. Sifat orang yang betul-betul beriman tu maknanya orang yang memang dia ini takut pada Allah. Orang yang memang ini jaga amalannya. Subhanallah. Orang yang benar-benar boleh kita percaya akan perkataannya kerana dia benar-benar orang yang beriman. Apa tu? Seorang yang mukmin yang sebenar. Yang pertama sekali ialah orang yang sentiasa mengerjakan amal soleh dengan penuh tulus dan ikhlas. Bermakna apa? Dia bukan sahaja istiqamah melakukan amal soleh dia,
Bila kata amal soleh ni bermakna istiqamah. Bila kata istiqamah amal soleh bermakna itu adalah perbuatan-perbuatan sunat. Istiqamah benda yang wajib itu benda yang hukumnya adalah wajib. Itu tak perlu untuk kita bahaskan kerana obvious. Jadi bila diberitahu tentang istiqamah terus menerus sentiasa mengerjakan amal soleh di sini, maknanya adalah untuk dia istiqamah atas perkara-perkara sunat. Zikir yang dia buat, contoh wirdul latif, dia jaga amalan itu. Susah macam mana pun, sibuk macam mana pun, dia akan cuba adakan masa untuk membacanya. Subhanallah. Jaga semayang duhanya, jaga zikirnya, jaga selawatnya, jaga Qurannya, jaga rawatibnya, jaga ba'da isyak, witirnya, semua dia jaga. Subhanallah. Jadi pertama kata Imam Haddad, orang itu sentiasa mengerjakan amal soleh dengan penuh tulus dan ikhlas. Bukan saja istiqamah melakukan amal soleh, tapi dalam masa yang sama dia ikhlas. Bermakna ikhlas tu, kita sedia maklum, dia hanya mempersembahkan amal ibadat itu untuk Allah. Tak ada niat lain. Dia tak ada depan orang baca subhanallahil azimi wa bihamdi dengan penuh tajwid lah, dengan makhraj huruf lah, tak ada. Belakang orang pun sama, depan orang pun sama. Subhanallah. Pertama, istiqamah melakukan amal sambil ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan tersebut. Yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengerjakan amal, mengharapkan pengkabulan dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan itu. Dia bukan sahaja mengerjakan amalan itu, bukan sahaja istiqamah, bukan sahaja ikhlas, tetapi yang ketiga, dia mengharapkan pengkabulan dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas memang ikhlas. Bukan maknanya orang tu mengharapkan balasan itu dinamakan tak ikhlas. Tak. Daripada Allah ni dikira sebagai ikhlas juga. Jadi bila kata pengkabulan, dia yang ketiga itu dah buat amalan, dia mengharapkan agar mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalannya dan juga pada masa yang sama diberikan juga ganjaran atas amalan yang telah diberikan. Di sini masuk bimbang Allah tak terima, bimbang Allah tak berikan balasan. Sebab tu ranking orang yang amal ibadat tu dia ada 3 kategori. Kategori yang pertama, kategori orang yang terpaksa. Kategori yang pertama, kategori yang paling bawah lah, yang ketiga ni kan terpaksa. Apa maksud terpaksa? Dia melakukan amal ibadat itu kerana takut dimasukkan ke dalam neraka. Semayang kata semayang, pasal takut kalau tak semayang nanti masuk neraka. Puasa kenapa tak puasa? Kenapa puasa? Takut nanti kalau tak puasa nanti masuk neraka. Ini namanya orang yang beramal kerana takut akan azab Allah, dinamakan orang yang terpaksa. Tapi tetap kena ada juga. Bukan main tak boleh. Boleh. Yang kedua, naik ranking yang kedua, orang yang beramal seperti businessman. Dia beramal kerana mengharapkan balasan. Aku buat sembahyang 2 hari ni supaya Allah redha aku. Aku buat sembahyang 2 hari ni supaya Allah murahkan rezeki aku. Aku buat sembahyang 2 hari ni supaya Allah tulis aku sebagai orang-orang yang rajin bertaubat. Dia mengharapkan balasan. Kategori yang kedua ni, alhamdulillah, beramal kerana mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kategori yang pertama, ini yang paling top, dia beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya andai kata Allah suruh dia perintahkan dia semayang, kalau Allah tak jadikan dia, andai kata Allah tak jadikan neraka, tak jadikan syurga, kemudian Allah perintahkan dia semayang, adakah dia semayang? Dia tetap akan semayang. Jadi nampak, dia buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita dengar ada orang dia nak beramal kerana dia mengharapkan balasan, mengharapkan pengkabulan daripada Allah, kita tak boleh nak tuduh dia ni orang yang tak ikhlas, tak boleh. Subhanallah. Balik pada hati, ini semua perkara-perkara soal hati. Bukan kita yang nak pergi hukumi, bukan kita nak pergi hukumkan. Baik. Kemudian dia kata sini, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ia mesti menyingkirkan diri dan menjauhkan dirinya dari semua perkara yang jahat kerana bimbang akan ditimpa bencananya, dan takut kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab dan siksa atasnya jika ia melakukan. Yang keempat, sifat seorang mukmin yang benar-benar, sifat mukmin yang sejati. Yang keempat
adalah dia meninggalkan, menyingkirkan, menjauhkan diri daripada semua perkara-perkara yang jahat, semua perkara-perkara yang mungkar, semua perkara-perkara yang maksiat dia jauhkan. Kerana apa? Kerana dia takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab dan siksa ke atasnya jika dia buat. Bimbang dan akan kena timpa azab. Bimbang nanti Allah akan turunkan azab. Dia takut Allah akan berikan dia azab di akhirat, dan dia takut Allah akan turunkan azab di dunia. Dan dia takut ditimpakan azab di dalam kubur. Subhanallah. Ni sifat orang mukmin yang keempat. Dia mesti ada ni. Macam mana dia boleh ada iman macam ni? Kenapa dia boleh ada sifat macam ni? Kerana iman dia kuat. Kerana iman dia tebal. Jadi sebab itu dia boleh ada sifat yang seperti ini. Jadi ni semua kita, apa yang kita akan dengar ni daripada sifat orang-orang yang beriman, kita apply kan pada diri kita dalam sepanjang hidup seharian kita. Kalau kita rasa tiba-tiba hari tu kita sudah cenderung senang nak buat maksiat, senang nak ngumpat orang, senang nak hina orang, senang nak menjatuhkan perasaan orang, nak sakiti perasaan orang, tak kisah sama ada orang itu ada terluka ke tak terluka ke, senang je dia nak buat. Tak pedulilah. Senang saja, bermakna tahulah hari itu iman dia kurang. Iman dia lemah, bermakna dia bukan sifat mukmin yang sejati pada hari itu. Jadi ini semua adalah panduan, formula untuk kita gunakan bagi diri kita, bukan untuk orang lain. Kita belajar, amalkan untuk diri kita, perkenakan kepada keluarga kita. Jangan kita applykan the same formula pada orang lain. Kalau orang tu memang kita dapat, tak mengapa. Tapi kalau orang lain yang kita tak dapat, tiba-tiba dia cakap pasal itu, pasal ni, kita semua dah mati. Ni orang ni tak kuat, ni iman ni tak bagus ni. Ini iman ni macam kulit bawang, bagus pula. Dia pula bagi hukum. Subhanallah, jangan. Kita pakaikan ilmu untuk diri kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ia harus sentiasa kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepadanya serta memohon pengampunan setiap waktu dan masa. Yang kelima, dia adalah orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Despite dia kurang maksiat, despite dia jaga diri dia daripada kemungkaran, despite dia meninggalkan semampunya segala benda-benda yang Allah larang, segala kemungkaran, dia masih lagi memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi ini sifat orang mukmin yang kelima. Dia ada bimbang, dia mengharapkan pengampunan, dia tak meninggalkan maksiat, dia tidak mahu membuat maksiat, dia istiqamah melakukan amal soleh, dan yang kelima, dia sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 sifat seorang mukmin yang sejati. Mesti dia ada kat dalam dirinya. Kemudian dia kata sini, dan barang siapa yang tiada bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di atas itu, maka bukanlah ia seorang mukmin yang hakiki, malah ia tergolong orang-orang yang mencampur aduk dan dirinya berada di dalam jurang bahaya. Kata Al-Imam Al-Haddad, jika mana dia tidak memiliki sifat orang-orang mukmin itu dalam hati dia, dalam diri dia itu dia tak ada sifat-sifat tersebut. Nak kata istiqamah beramal soleh, hari ni buat, besok tak buat. Ada mood buat, ada mood tak buat. Ada mood malas, ada mood rajin. Ada mood sembahyang awal waktu, ada mood pertengah waktu, ada mood akhir waktu. Dia tak istiqamah. Kemudian istiqamah amal soleh. Kemudian bila nak kata amal soleh sini susah nak istiqamah. Bila kata amal wajib sini dia nak susah nak istiqamah melakukannya. Maknanya persembahan dia tu kadang-kadang lewat, kadang-kadang awal, tak tentu, ikut keadaan dirinya. Kemudian itu sentiasa amal soleh, dan kemudian amal dia pula itu bercampur dengan macam-macam perasaan. Sifat ujub, dia merasa bahawa diri dia itu sudah bagus, boleh tahan aku hari ini, dapat sembahyang duha 8 rakaat. Dia rasa diri dia bagus, hanya sembahyang duha 8 rakaat saja. Ini sifat, nama dia sifat ujub. Rasa diri itu dah bagus, rasa ajaib, rasa amazed dengan diri sendiri. Ni namanya perasaan lah. Boleh kalau bahasa orang-orang muda sekarang, SS, shock sendiri. Subhanallah. Kemudian, dan dia juga ada sifat-sifat yang lain, seperti ada sifat riak, menunjuk-nunjukkan amalan dia. Orang tak tanya pun dia cakap, tak tanya pun, tapi nak cakap juga. Subhanallah. Ni namanya dia tidak ada sifat mukmin yang sejati dalam diri dia. Kemudian yang kedua, dia tidak ada rasa mengharapkan pengkabulan dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia buat je lah. Dia tak kisah sama ada amalan itu Allah terima ataupun tidak, tak peduli. Asal buat sudahlah. Yang penting aku buat apa. Allah terima tak terima tu belakang kira. Yang penting aku buat. Betul. Memang kita tak masuk campur masa pengkabulan. Kita buat tanggungjawab kita. Tapi lepas kita buat, apakah kita minta Allah terima? Apakah kita masih mengharapkan pengkabulan? Apakah kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah. Jadi itulah yang ketiga, sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, bagaimana diri dia dengan maksiat. Kalau dia itu senang untuk buat maksiat, suka nak buat maksiat, bila cepat dengar cerita orang je, 5 jam boleh. Telefon tu sampai berasap. Telefon tu sampai berasap pasal dengar cerita orang. Jiran sebelah lah, blok depan lah, blok dekat Tampines lah. Dia tinggal dekat Bedok Reservoir, blok kat Tampines pun cerita pun dia tahu. Boleh pula tu. Tapi kalau cakap pasal agama, contohlah kita baca kitab nasihat agama dan wasiat iman ni kat telinga dia 5 jam. Belum 5 minit dah berasap telinga dia. Bukan telefon berasap, telinga dia berasap. Subhanallah. Jadi ini namanya kelemahan iman dia tu. Yang kelima, bagaimana dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu bukan dia nak kena tunggu maksiat buat taubat, tak. Taubat tu nak kerjaan hari-hari. Hari-hari. Kerana kita tak tahu yang taubat yang mana satukah yang Allah terima. Yang taubat yang mana satukah yang mendatangkan rahmat Allah, yang membukakan pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu. Jadi bila tak tahu, bermakna dia nak kena usaha selalu. Bukan dah taubat, ustaz, semalam saya dah taubat, okey lah ustaz, buat apa nak taubat lagi? Tak. Islam tak ada kata macam gitu. Selalu nak kena memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia tak ada ni 5 sifat, bermakna dia itu adalah dia bukanlah orang mukmin yang benar, tapi dia orang mukmin yang bercampur aduk. Hari ini boleh jadi orang-orang benar-benar beriman, besok belum tahu. Besok mungkin na'udzubillah jadi orang munafik, na'udzubillah. Besok pula boleh jadi orang yang tak peduli tentang amal soleh, na'udzubillah. Subhanallah. Dan Imam Halak mengatakan orang yang bercampur aduk ini dia dalam jurang yang bahaya. Maksud jurang bahaya apa? Kalaulah andai kata malaikat maut tu datang ketika dia sedang mencampur adukkan amal dia itu. Kalau malaikat maut datang dia tengah ada 5 sifat tadi, alhamdulillah. Tapi kalau malaikat maut itu datang dia sedang relax. Supposedly dia kena baca Al-Quran lepas zuhur, tapi nantilah ustaz, asar mau dibaca. Tiba-tiba belum asar malaikat maut sampai. Apa nak jawab? Lepas tu Imam Halak kata, maka dia dalam jurang bahaya. Subhanallah. Sambung kata Imam Al-Haddad, fahamkanlah nasihat ini dengan baik dan tuntunlah dirimu atas sifat-sifat yang mulia itu, nescaya anda akan berjaya dan selamat insya-Allah taala. Imam Haddad mengatakan, fahamkan nasihat ini dengan baik. Fahamkan apa yang Imam Haddad pesankan ini dengan baik. Betul-betul fahamkan. Ingat betul-betul apa yang Imam Haddad dah sebutkan berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Terlebih lagi yang awal tadi tentang orang yang apabila kuat imannya, makin kuat bimbangnya tentang kepada akhirat. Tentang bagaimana penerimaan Allah kepada diri dia. Subhanallah. Dan tuntunlah dirimu atas sifat-sifat yang mulia itu. Applykan, jadikan sifat orang yang beriman ni 5 tu dalam diri kita, jadi dalam darah daging kita. Hari-hari nak buat. Hari-hari nak buat. Pasti kalau kita istiqamah, hari-hari kita amalkan apa yang disebutkan 5 sifat ini, insya-Allah kita juga akan dijemput oleh Allah pulang ke rahmatullah dalam keadaan kita sedang melakukan 5 perkara ini. Bila kita sedang dijemput, kita jemput Allah pulang ke rahmatullah dalam keadaan kita sedang mengamalkan 5 perkara ini, maka confirm insya-Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita nak. Meninggal penutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Nescaya anda akan berjaya dan terselamat. Berjaya dunia dan akhirat, dan terselamat daripada azab Allah, selamat daripada kemurkaan Allah, terselamat daripada azab dunia dan juga azab akhirat, insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung bab ni lagi 2 minggu insya-Allah. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.